Kapal misi kemanusiaan ke Myanmar Nautical Alia selamat tiba di Pelabuhan Chittagong, Bangladesh kira-kira pukul 11 pagi tadi waktu tempatan. Sebaik tiba, kapal tersebut diberi sambutan ringkas di jeti pelabuhan berkenaan. Bersama wartawan Awaluddin Derani yang mengikuti misi Food Flotilla for Myanmar untuk butiran lanjut. Sebaik berlabuh, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Bangladesh, Nur Ashikin Muhammad Taib dan tetamu kenamaan serta jemputan dari negara itu kemudiannya dijemput naiki kapal sebelum diberi taklimat misi ini ke negara itu. Taklimat berlangsung kira-kira sejam sebelum acara penyerahan barangan bantuan diadakan di jeti pelabuhan. Anggota sukarelawan misi ini dijangka berada antara 3 hingga 4 hari di Chittagong sebelum pulang ke tanah air. Misi bantuan kemanusiaan untuk etnik Rohingya ini mendapat liputan meluas media elektronik dan media cetak di Bangladesh. Selepas ini seramai 25 sukarelawan termasuk pengamal media akan bergerak menuju ke Cox's Bazar. Perjalanan ke Cox's Bazar dijangka mengambil masa 7 hingga 9 jam di mana selepas itu barangan bantuan untuk misi ini akan diagihkan di sekitar kawasan berkenaan. Dari Pelabuhan Chittagong, Awaluddin Derani dan kamera Fazrin SD Nor melaporkan untuk RTM. Dalam pada itu, kapal Nautical Alia dijangka berlepas pulang ke tanah air selewat-lewatnya malam esok. Keputusan tersebut mengambil kira faktor keselamatan. Menurut Ketua Misi Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, keputusan dibuat selepas perbincangan selama 2 jam dengan pihak berkuasa Bangladesh. Mereka juga menyatakan bahawa keselamatan kita tidak terjamin. Sebab ada dalam kem tu ada juga mereka jumpa senjata api. Dalam kem tersebut ada juga mereka berjumpa berbagai-bagai perkara yang tidak sepatutnya dijumpa. Jadi ini Bagaimanapun penghantaran barangan bantuan kepada kem-kem pelarian dijangka mengambil masa 3 hari untuk sampai dengan menggunakan lori. Semua barangan bantuan misi kemanusiaan itu akan diperiksa dan disaring terlebih dahulu oleh Organisasi Migran Antarabangsa IOM sebelum dihantar ke kem pelarian. IOM ialah satu badan di bawah kuasa UNHCR. Beralih ke perkembangan tempatan. 5 kru bot jenis katamaran yang mengalami kerosakan enjin ketika membawa 9 pelancong atau pemancing diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di kawasan perairan berhampiran Pulau Batu Sapi, Sabah. Kesemua kru berkenaan tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Sepanggar malam semalam dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Jelas pengarah APMM Kota Kinabalu Laksmana Pertama Maritim Adam Aziz, kedua-dua enjin bot berkenaan mengalami kerosakan semasa mereka memancing petang semalam. Pihak Sutra Harbour Resort kemudian menghantar 2 bot untuk memberi bantuan selepas dihubungi pemilik bot. 9 pemancing berkenaan kemudian berjaya dibawa balik ke jeti Sutra Harbour. 5 kru bot bagaimanapun enggan menaiki bot penyelamat yang dihantar Sutra Harbour dengan alasan ingin membaiki enjin bot terlebih dahulu. Bagaimanapun APMM terpaksa menghantar sebuah aset penyelamat pada pukul 5.25 petang selepas pemilik bot menghubungi APMM untuk mendapatkan bantuan kerana cuaca buruk. Kesemua kru bot kemudian dibawa keluar dari pangkalan TLDM Sepanggar oleh pemilik bot tersebut pada pukul 11 malam. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Laksmana Pertama Maritim Adam Aziz menjelaskan APMM terlebih dahulu menggerakkan bot kilat 36 ke lokasi kejadian namun berpatah balik kerana laut bergelora. Kru kapal KM Memon kemudiannya diarah melakukan kerja-kerja penyelamatan. Kesemua kru dipindahkan ke KM Memon dalam keadaan selamat. Pada jam 10 malam, kapal maritim Memon telah merapat di jeti pangkalan TLDM Kota Kinabalu bersama 5 kru bot yang rosak. Kesemua 5 kru bot telah dibawa balik oleh pemilik bot pada jam 11 malam. Dalam pada itu mengenai SAR, 4 lagi pelancong Cina dan seorang kru bot yang masih hilang dalam tragedi bot karam di perairan Pulau Mengalum, beliau berkata tiada sebarang petunjuk baharu ditemui. Bagaimanapun SAR yang masuk hari ke-18 diteruskan meliputi keluasan sektor pencarian 300 batu nautika persegi.
Ini pula susulan insiden kebocoran gas dalam kapal yang mengakibatkan kematian seorang warga Vietnam semalam. Identiti mangsa disahkan sebagai Hong Van Chuen, 33 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP M. Chandra, mayat mangsa sudah dibedah siasat. Sementara itu, 3 lagi anak kapal terbabit yang turut terhidu gas beracun dilaporkan stabil dan dirawat di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Siasatan awal mendapati kapal dagang Vietnam yang membawa 6,300 tan beras itu mengalami kebocoran gas di perairan antarabangsa antara Filipina dan Vietnam. Pemeriksaan awal juga mengesyaki kematian mangsa yang juga jurutera di bilik enjin kapal terbabit disebabkan terhidu gas karbon monoksida di ruang berkenaan. Kapal dagang Vietnam MV Vimaru Pearl membawa 21 kru kapal termasuk seorang kapten belayar dari bandar Ho Chi Minh, Vietnam menuju ke Filipina. Ia berlabuh di pelabuhan Kota Kinabalu petang semalam untuk mendapatkan bantuan. Kompleks Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC yang bakal beroperasi sepenuhnya pada penghujung 2019 bakal menjadi satu lagi mercutan dari industri penerbangan awam negara. Menurut Perdana Menteri, KLATCC juga bukti kejayaan transformasi negara melalui program transformasi kerajaan GTP dalam meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan awam. Datuk Seri Najib Tun Razak mengakui apabila siap dibina, KLATCC akan menjadi titik permulaan pelaksanaan penstrukturan semula ruang udara Kuala Lumpur atau lebih dikenali sebagai Kuala Lumpur Flight Information Region KLFIR. Penstrukturan semula ruang udara KLFIR itu akan membolehkan KLIA beroperasi pada tahap maksimum melalui operasi 3 landasan secara serentak. Operasi tersebut disasar dapat mempertingkat kapasiti landasan di KLIA secara keseluruhan daripada 78 kepada 108 pergerakan pesawat sejam. Untuk itu, perlulah semua pihak berkepentingan mendukung hasrat yang sama dalam merealisasikan harapan kerajaan. Jelas sekali jika perkhidmatan trafik udara diuruskan dengan teratur dengan efisien, pasti akan membuahkan keyakinan terhadap industri penerbangan dan pengangkutan udara di Malaysia. Ia juga membuktikan bahawa kita tiada kompromi dalam memastikan perkhidmatan yang terbaik, cekap dan paling penting, selamat. Datuk Seri Najib berucap pada Majlis Upacara Pecah Tanah KLATCC di KLIA Sepang. KLATCC dijangka menelan kos RM650 juta akan menjadi tunjang utama bagi pengurusan trafik udara di negara ini. Ia termasuk sebagai pusat koordinasi sistem mencari dan menyelamat Jabatan Penerbangan Awam Malaysia DCA. KLATCC juga signifikan dengan sasaran Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO bagi mewujudkan pengurusan trafik tanpa batasan. Datuk Seri Najib turut mengumumkan yang DCA akan ditransformasi sebagai badan berkanun dan bakal dikenali sebagai Lembaga Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Langkah tersebut bagi melengkapkan transformasi industri penerbangan awam negara. Struktur baru CAAM dijangka diimplementasi sepenuhnya pertengahan tahun ini. Penubuhan Civil Aviation Authority of Malaysia sebagai sebuah badan berkanun akan membantu Malaysia memastikan segala urusan membabitkan industri penerbangan awam akan memenuhi piawaian dan tata cara keselamatan penerbangan awam yang disyorkan oleh ICAO. Malaysia. Langkah itu juga bertepatan saranan Konvensyen Chicago yang mahu negara-negara perjanjian ICAO menubuhkan Badan Kawasalia Penerbangan Awam bebas bagi memastikan aspek keselamatan penerbangan awam diurus dengan lebih efisien. Penubuhannya penting kerana memberi kebebasan bagi badan tersebut untuk menyusun dan menempatkan pegawai-pegawai teknikal yang berkelayakan.
Dalam perkembangan lain, syarikat perkhidmatan taksi motosikal Dego Ride diberi masa 7 hari untuk tampil berbincang dengan Kementerian Pengangkutan berhubung status perkhidmatan itu. Menterinya Datuk Seri Liau Tiong Lai bagaimanapun berkata mengambil kira keselamatan penumpang, kementerian tetap dengan keputusan mengharamkannya. There's no grey area. It's very clear cut. Government and MOT make a decision to ban this legal ride in view that it is hazardous to the safety of our passengers. So we have actually directed BJ, Dr. BJ here, is to summon the legal ride company. We summon them to come and MOT to explain this decision. Ditemui media di Sepang, Datuk Seri Liau mengulas permintaan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Dego Ride, Nabil Faisal Bamadaj, supaya diberi peluang membahaskan isu perkhidmatan teksi motosikal itu. Perkhidmatan tersebut mula beroperasi sejak November tahun lepas. Semalam, Datuk Seri Liau berkata Dego Ride menyalahi Seksyen 23 Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta Seksyen 16 dan 47 Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Pengerusi SPAD Tan Sri Syed Hamid Albar pula menjelaskan tiada undang-undang yang melayakkan perkhidmatan taksi motosikal atau Dego Ride di negara ini. Justru jika perkhidmatan itu dijalankan, mereka yang terlibat berdepan tindakan undang-undang. Menurut beliau, motosikal tidak termasuk dalam senarai kenderaan yang membolehkan pemiliknya membawa penumpang untuk tujuan pendapatan. I would not like to discourage people if they think they can make income that is legitimate. So, but at present, when they came to ask me, I said I cannot tell you about the law because the law is not there yet. Tan Sri Syed Hamid bercakap kepada media selepas majlis perasmian permulaan kerja pembinaan Kompleks Terminal Pengangkutan Bersepadu di Kampar Perak yang disempurnakan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedia mengkaji keperluan untuk menyaring bakal penerima darjah kebesaran bagi memastikan hanya individu yang berkelayakan dikurniakan anugerah itu. Jelas Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Zulkifli Ahmad, setakat ini tapisan hanya dibuat jika ada permohonan daripada pihak yang mengeluarkan darjah kebesaran itu. Datuk Zulkifli menyatakannya sebagai mengulas penahanan beberapa penerima darjah kebesaran membawa gelaran Datuk dan Datuk Seri yang dikatakan terbabit dalam kegiatan kongsi gelap baru-baru ini. Kita akan kaji tentang perkara tersebut. We will study whether there is a need or not. Kalau kita menerima permohonan daripada mana-mana pihak, jadi kita akan buatlah, kita akan laksanakan perkara tersebut. Itu merupakan tanggungjawab kita kalau kita mohon. Ada pihak yang memohon. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan ke beberapa agensi kerajaan di Kompleks Hentian Kajang, Selangor. Program lawatan itu bertujuan mendekatkan SPRM dengan masyarakat dalam usaha memerangi rasuah. Berikutan dakwaan salah guna kuasa bekas yang dipertua Majlis Perbandaran di Negeri Sembilan dan 2 kontraktor direman 7 hari bermula hari ini. Perintah dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Khas Reman Seremban, Nur Anida Nur Hamdan, bagi membolehkan SPRM menjalankan siasatan kes salah guna kuasa antara September 2009 hingga Ogos tahun lalu. Ketiga-tiga suspek tiba di perkarangan Mahkamah Seremban pukul 10 pagi diiringi pegawai SPRM dan keluar dari bilik bicara 20 minit kemudian. Bekas pegawai awam berusia 63 tahun ditahan semalam pada pukul 11.30 di rumahnya di Seremban. Siasatan SPRM melibatkan tempoh ketika bekas pegawai berkenaan menjawat jawatan pegawai daerah dan yang dipertua Majlis Perbandaran. Suspek dipercayai pernah bercuti bersama kontraktor terbabit di luar negara pada September 2015. Suspek juga dipercayai memperoleh pakej percutian merangkumi tajaan bermain golf,
di Medan, Indonesia oleh kontraktor terbabit selain menerima sebuah kereta untuk kegunaan sendiri. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Akta Rumah Judi 1953 perlu dipinda segera bagi menangani kegiatan judi dalam talian. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, draft pindaan tersebut sudah berada di tangan Jabatan Peguam Negara. Harapan beliau ia dapat dibentangkan di Parlimen bulan depan. Itu satu pandangan yang baik. Kita menghadapi beberapa kekangan juga kerana jika kejadian perjudian itu berlaku di premis-premis perniagaan, maka antara pihak yang bertanggungjawab ialah pihak berkuasa tempatan atau PBT. Mereka telah bekerjasama dengan pihak PDRM dengan baik, tetapi pada waktu yang sama TNB yang menjadi pembekal kepada tenaga elektrik di kawasan itu telah bekerjasama, tetapi pihak Telekom yang membekal fixed line menghadapi masalah kerana fixed line tidak lagi digunakan. Sebaliknya mereka menggunakan smartphone, telefon pintar untuk mereka menjalankan aktiviti perjudian. Mengulas lanjut, beliau berkata PDRM dan agensi penguatkuasaan bertungkus lumus dan komited dalam membantras aktiviti perjudian. Namun kekangan perundangan mesti diatasi bersama. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui pada Majlis Minum Petang Amal Kelab Veteran Utusan Melayu bagi menghargai wartawan veteran Allahyarham Ahmad bin Idris. Majlis Setinggi MT UMNO menyerahkan kepada kebijaksanaan dan pendirian Badan Perhubungan UMNO Selangor dalam membuat keputusan berhubung jawatan Datuk Seri Jamal Yunus sebagai Ketua UMNO Bahagian dan Pengerusi BN Sungai Besar. Menurut Naib Presiden Parti Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, apa sahaja pendirian UMNO Selangor akan dibawa kepada MT untuk dibincangkan. Saya tengah melihat sendiri kebijaksanaan Badan Perhubungan UMNO Selangor dan apa jua pendirian UMNO Selangor mesti dibawa ke Majlis Tertinggi untuk dibincangkan. Ya, kita putuskan di peringkat tertinggi parti. Yang ditemui selepas majlis penyerahan hak milik Felkura Sungai Jebong Mukim Kahang dalam lawatan kerja Menteri Besar Johor ke Parlimen Sembrong. UMNO Selangor semalam sebulat suara menolak peletakan jawatan Datuk Seri Jamal selepas mengambil kira sumbangannya kepada kemenangan BN pada Pilihan Raya Kecil Sungai Besar tahun lepas. Dia meletak jawatan Disember lalu susulan penahanannya ekoran sebuah pusat hiburan di Selangor. Ketua Pemuda PAS Wilayah Persekutuan Khairil Nizam Khairuddin tampil membuat laporan polis berhubung dakwaan ceramah umum Datuk Husam Musa yang berbau fitnah terhadap PAS. Datuk Husam dalam ceramahnya di pentas Parti Amanah Negara sebelum ini mendakwa beliau mempunyai butiran berkaitan dana 90 juta ringgit yang didakwa ada kaitan dengan PAS. Laporan dibuat 10 Februari lalu meminta pihak polis menjalankan siasatan terhadap Datuk Husam yang memfitnah PAS dan pemimpin-pemimpin PAS yang lain di bawah Seksyen 499 Kanun Kesiksaan. Kami daripada Pemuda PAS Wilayah menegaskan bahawasanya daripada pandangan kami dan daripada pengetahuan kami tidak ada sumbangan 90 juta yang diberikan kepada PAS maupun pembinaan PAS melalui akaun yang telah disebut oleh Datuk Husam. Dan kami minta Datuk Husam supaya jangan bertindak bacol ataupun joker, pelawak dengan tidak berani untuk menyatakan nama orang yang sepatutnya dinyatakan. Beliau ditemui di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi.
Menjelang hari pengundian pada 18 Februari ini, kempen pilihan raya kecil Dun Tanjung Datu terus rancang. Dan Kerajaan Negeri Sarawak Pimpinan Barisan Nasional BN akan terus melaksana pelbagai program transformasi luar bandar, terutama dalam meningkatkan industri pertanian di Tanjung Datu. Menurut Timbalan Ketua Menteri, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas merangkap Menteri Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak telah memperuntukkan RM5.6 juta bagi memajukan industri pertanian di Tanjung Datu. RM300,000 turut diperuntuk bagi projek pembinaan sebuah pusat pengumpulan hasil pertanian bagi pertubuhan peladang kawasan Sui Gading di Lundu. Ia bagi memudahkan pengumpulan dan pembelian hasil tani penduduk setempat sekaligus meningkatkan sosioekonomi mereka. Dato' Ahmad Douglas berucap merasmikan program taklimat pembangunan pertanian di Dewan Kampung Sungai Limu, Lundu. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas memberi jaminan hak penduduk luar bandar terus menjadi fokus utama kerajaan negeri, khususnya berkaitan isu tanah di pemakai Menoa dan Pulau Galau. Kerajaan komited untuk menyelesaikan isu itu bagi memastikan penduduk terlibat terus mendapat pembelaan. For pemakai Menoa Pulau Galau, we have said Yang Berhormat Ketua Menteri has directed me to chair the committee. The committee has met a number of times, but we need a more in-depth study of various issues, historical, customary, and so on and so forth, before we can come up with the report to Yang Berhormat Ketua Menteri. Tegas beliau, isu itu bukan isu baharu dan bukan satu retorik pilihan raya. Padah bawa mercun ke stadium, 2 lelaki di penjara. Paparan lanjut seketika nanti. Besok kembali. Jabatan Imigresen Sabah akan melaksana program penggajian dan penempatan semula pendatang asing tanpa izin parti mulai esok. Program rehiring atau penggajian semula selama 6 bulan itu melibatkan warga negara Indonesia dan Filipina sahaja. Pengarah Jabatan Imigresen Sabah Musa Sulaiman berkata program berkenaan bertujuan memberi peluang kepada parti yang bekerja secara haram di Sabah diberikan permit kerja sah. Ia bagi menangani masalah kekurangan pekerja di sektor-sektor pekerjaan yang dibenarkan. Program rehiring akan dilakukan dengan berhati-hati dan terkawal supaya tidak berlaku kes penipuan. Pendaftaran program akan dilaksana syarikat Inti Padu Teknologi. Syarikat ini akan mengemukakan permohonan bagi rekrutmen parti ini untuk bekerja lah. So yang mungkin step yang pertama ini adalah yang akan berlaku adalah proses pendaftaran lah. Daftar, and then selepas itu pada masa yang sama nanti dia akan buat proses pengambilan lah. Musa bercakap kepada media pada majlis pelancaran program rehiring di Kota Kinabalu. Ops Akta 757 dilaksana Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan terhadap urusan dan penyelenggaraan apartmen Asria dan IS Tower di Ampang, Selangor. Dijalankan bersama Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ, operasi itu berikutan pelbagai aduan yang diterima daripada penduduk mengenai salah laku pengurusan dan penyelenggaraan kawasan terbabit. Yang di-Pertua MPAJ Abdul Hamid Hussein berkata pelbagai jenis aduan diterima membabitkan kawasan yang diselenggara Badan Pengurusan Bersama Astria dan Air Tower JMB sejak tahun 2010. Aduan meliputi harta bersama yang tidak diselenggara dengan baik serta akaun pengurusan tidak beraudit. Awal tahun ini, penduduk mendakwa berlaku penyelewengan wang pengurusan sebanyak RM70,000. Susulan itu, KPKT melakukan Ops Akta 757 yang dilaksana di bawah subsection 26-1-C Akta Pengurusan Strata 2013. Berikutan, kegagalan MPAJ mendapat kerjasama daripada pihak pengurusan JMB sebelum ini bagi menyiasat secara terperinci. Dalam hal ini kita tak tahu di mana dan siapa yang bersalah setakat ini. Kalau katakan
duit tu hilang sebelum ini, kita akan cari siapa yang bertanggungjawab. Kalau katakan hilang semasa ketika pengurusan mereka, mereka perlu bertanggungjawab. Cuma kalau katakan didapati mereka melakukan pecah amanah ataupun mengambil wang tersebut tanpa mempunyai dokumen, tanpa yang sah, ingat kita akan mengeluarkan laporan kepada pihak PDRM dan pihak PDRM boleh mengambil tindakan-tindakan di bawah penal code. Jadi itu yang boleh kita laksanakan pada hari ini. Antara dokumen yang dirampas menerusi operasi tersebut termasuk penyata bank, laporan kutipan caj dan salinan penyata kewangan seperti mana diperuntukkan dalam Akta 757. Sekiranya pengurusan JMB terbukti bersalah, mereka bakal berdepan hukuman denda RM250,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini pula Padah membawa mercun ke stadium. 2 lelaki dipenjara 4 hari dan didenda RM6,000 oleh Mahkamah Magistrate Jawi di Nimul Tebal, Pulau Pinang selepas mengaku bersalah memiliki mercun. Mereka melakukan kesalahan itu ketika menonton perlawanan bola sepak Liga Super antara Pulau Pinang menentang Sarawak Sabtu lalu. Magistrate Syamsul Azwar Mataza turut memerintahkan pekerja kilang Muhammad Afizal Muhammad Aziz 22 tahun dan nelayan Muhammad Khairi Mat Yusof 28 tahun dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Kedua-dua tertuduh dipenjara 4 hari bermula tarikh mereka ditangkap 11 Februari lalu. Mengikut pertuduhan, Muhammad Afizal didakwa memiliki 2 bungkus mercun yang berisi 12 biji mercun naga di Stadium Batu Kawan pada pukul 8.45 malam 11 Februari lalu. Muhammad Khairi pula didakwa memiliki 4 biji mercun bola di stadium sama pada 11 malam tarikh yang sama. Mereka didakwa mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 yang membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda maksimum RM10,000 atau kedua-duanya. Cubaan seludup dadah seberat 6 kg menerusi lapangan terbang Labuan dipatahkan kastam dan polis bantuan lapangan terbang berkenaan. Rampasan itu yang terbesar dilakukan kastam Labuan awal tahun ini. Pengarah kastam Labuan Dr. Muhammad Saprin memaklumkan suspek warga India berusia lingkungan 35 tahun ditahan bersama bagasi yang disyaki mengandungi barangan mencurigakan. Hasil pemeriksaan, hablur putih disyaki dadah jenis syabu dan heroin disorok dalam ruangan khas dalam salah satu dompet yang dijahit semula. Dalam bagasi sama terkandung 44 dompet yang mengandungi 88 paket hablur putih dan setiap paket berisi seberat antara 60 hingga 65 gram. Barang itu disyaki dibawa melalui penerbangan dari Mumbai, India, singgah di Kuala Lumpur dan seterusnya ke Labuan. Suspek kini direman bagi membolehkan kes disiasat mengikut Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952. Kembali bersama Nasional 8. Malaysia mampu mencatatkan kadar pertumbuhan keluaran dalam negara khas KDNK sederhana bagi tahun ini. Pakar Ekonomi Bank Dunia bagi Malaysia, Dr. Rafael Munoz Moreno berkata, faktor luaran permintaan domestik dijangka kekal menjadi pemacu utama ekonomi negara. Jelasnya usaha kerajaan untuk mempergiat pembangunan infrastruktur akan turut merangsang ekonomi negara dan mengimbangi impak penurunan pelaburan swasta. Selain itu, keadaan pasaran pekerja yang kondusif, kadar pengangguran adalah agak rendah dan pendapatan yang terus berkembang. And what we see for this year is a little bit of improvement on the external front, mostly coming from increasing commodity prices compared to last year. So I think that is what is going to provide a little bit more of fiscal ease through revenues and also some improvement in some of the sectors. So all in all, for this year, we are forecasting a GDP growth for 4.3 compared to last year, 4.2. Beliau berkata demikian selepas persidangan pendapatan tetap 2017 anjuran Agensi Penarafan Kredit Tempatan RAM Ratings bersama Perfindo dari Indonesia. Now, in terms of
Pengeluaran getah asli Malaysia meningkat 5.2% kepada 69,727 tan pada Disember 2016 berbanding 66,293 tan pada November. Kenyataan Jabatan Perangkaan menyebut sektor pekebun kecil merupakan penyumbang utama pengeluaran berkenaan iaitu 92.9%. Harga purata bulanan latex pekat juga meningkat 77.43 sen sekilogram berbanding bulan sebelumnya kepada 615.88 sen sekilogram. Sementara itu, harga purata bulanan bagi getah mutu Malaysia 20 turut meningkat sebanyak 127.39 sen sekilogram kepada 839.55 sen sekilogram. Eksport getah asli Malaysia pula menokok 12.4% kepada 61,380 tan pada Disember berbanding November. 5 destinasi utama ekspor getah asli adalah China, iaitu sebanyak 51.1%, diikuti Jerman 13.5%, Iran 7.1%, Amerika Syarikat dan Finland. Sunway Property menyasarkan jualan bernilai 1.1 bilion ringgit tahun ini dipacu pelancaran beberapa projek baharu. Pengarah urusan bahagian pembangunan hartanah bagi Malaysia dan Singapura, Sunway Berhad, Serina Chia berkata, pihaknya merancang untuk melancarkan sehingga 12 projek di Malaysia selain di China dengan nilai pembangunan kasa GDV 2 bilion ringgit tahun ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan permintaan dalam pasaran hartanah, kumpulan itu mempunyai perancangan rapi untuk melaksana projek di lokasi strategik. So this year we are being cautious as well. So the 1.1 is actually to match last year. So that's how we're looking at it. Sunway Property turut mengumumkan pengambil alihan 8.45 ekar tanah di Ceras untuk pembangunan Sunway Velocity 2 yang terletak berhampiran Sunway Velocity Mall. Pengambil alihan tanah tersebut menjadikan jumlah simpanan tanah keseluruhan kumpulan kini sebanyak 1,336 hektar. Projek sepanjang tempoh 10 tahun itu bakal merangkumi 70% unit kediaman bagi melengkapkan pusat beli belah yang mempunyai 75% unit komersial. Beliau bercakap ketika taklimat media berkenaan hartanah Sunway 2017 di Ibu Negara. Hartalega Holdings berhad Hartalega mencatat keuntungan selepas cukai berjumlah 193.9 juta ringgit bagi tempoh 9 bulan berakhir 31 Disember 2016. Prestasi tersebut menyusut berbanding 196.2 juta ringgit yang dicatatkan pada tempoh yang sama sebelumnya. Pengeluar sarung tangan sintetik terbesar di dunia itu maklumkan untung sebelum cukai mencecah 230.2 juta ringgit manakala hasil melonjak 18% kepada 1.2 bilion ringgit. Menurut pengarah urusannya Kuan Man Leong, syarikat berjaya meningkatkan angka jualan berasaskan permintaan yang lebih tinggi dan usaha menambah kapasiti pengeluaran secara berterusan. Keuntungan bagaimanapun terjejas akibat kesan kerugian tukaran asing yang belum direalisasi. Namun kesannya adalah bersifat sementara. Permintaan bagi sarung tangan bermutu tinggi masih kukuh dan tumpuan diberi terhadap perluasan kapasiti pada kadar yang mampan melalui kompleks penghilangan sarung tangan bersepadu generasi akan datang NGC. Kaedah usaha sama antara kontraktor Bumiputera Sabah dengan syarikat dari Semenanjung atau Sarawak dalam pemberian tender pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sedang dipertimbang. Jelas Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof, ia berikutan terdapat kekurangan kontraktor Bumiputera Sabah tahap 1 yang berpengalaman luas untuk mengendali projek pembinaan Lebuh Raya. 35 syarikat atau kontraktor diperlukan untuk mengisi kesemua 35 pakej di bawah projek Lebuh Raya itu. Namun setakat ini hanya kira-kira 14 syarikat sahaja di negeri itu dikenal pasti layak. Saya dimaklumkan mungkin daripada 35 pakej itu mungkin dikecilkan. Boleh dibenarkan untuk 30% investment daripada luar Sabah. Tapi 70% mesti dimiliki oleh orang tempatan Sabah.
Datuk Seri Fadilah menyatakannya selepas merasmikan sesi taklimat peluang pakej kerja dan pembiayaan projek lebuh raya PAN Borneo Sabah di Kota Kinabalu. Tumpuan sukan malam ini, kerusi Presiden FAM Khairi berkecuali. Juga KBS yakin tajaan sukan C cecah 80 juta ringgit. Pastinya semua peminat sukan telah pun mengetahui hanya pemilik kelab JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan bekas Presiden KAFA Tan Sri Anwar Musa akan bertanding merebut kerusi Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Dan dalam tempoh 40 hari sebelum bermulanya Kongres FAM, apa sahaja berkemungkinan berlaku. Bagi Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, beliau mengambil pendekatan neutral atau berkecuali. Mengulas mengenai pertembungan jawatan nombor 1 Badan Induk Bola Sepak Negara itu Mac ini, Khairi berkata beliau mengambil sikap berkecuali dalam menyokong mana-mana calon. Biar siapa pun terpilih nanti selaku Menteri Belia dan Sukan, beliau bersedia bekerjasama demi memastikan kemajuan bola sepak negara berjalan lancar. Khairi berharap semua jawatankuasa baru yang dipilih dapat membawa perubahan positif kepada bola sepak tanah air. Saya rasa ini bukan hanya harapan saya tetapi harapan seluruh pencinta bola sepak negara. Dan tapi saya juga harap bahawa peminat bola sepak dapat memberi masa kepada pimpinan baru, ya. Sebab jangan kita meletakkan harapan yang terlalu tinggi bahawa perubahan itu boleh berlaku dalam tempoh masa yang singkat, ya. Dalam pada itu, Khairi meminta semua peminat bola sepak agar tidak melihat latar belakang seseorang semata-mata tetapi menyokong dasarkan kredibiliti pemimpin yang boleh membawa kepada kemajuan bola sepak negara. Beliau juga berharap barisan kepimpinan baru FAM nanti dapat memberi perhatian kepada persediaan skuad untuk Tamasya Sukan C yang akan berlangsung Ogos ini. Khairi berkata demikian di Putrajaya. Tak kira siapa yang menang, yang penting mampu membawa perubahan ke arah lebih baik. Demikian pandangan legenda bola sepak negara Datuk Soh Chin An mengulas pertembungan 1 lawan 1 Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan Tan Sri Anwar Musa bagi merebut jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. It can be anybody. It can be anybody. Sesiapa menang, tak kira. But you got to make sure once you are elected, you have to see that Malaysian football improve. Malaysian football come back to the old level or maybe higher. Beliau ditemui dinilai ketika pelancaran klinik bola sepak bersama Yayasan Real Madrid. Pandangan sama turut dilontarkan bekas Setiausaha Agung Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Datuk Peter Velapen. He should really undertake a complete study of the current structure, organization of football at the state level, at the club level, at the national level. Tarikh 25 Mac depan bakal menjawab siapa yang akan dipilih ahli gabungan FAM untuk mengisi kerusi Presiden FAM dan jawatan-jawatan lain pada Majlis Kongres ke-53 bagi penggal baru 2017 hingga 2021. Dalam pada itu, Yayasan Real Madrid bakal mengadakan klinik latihan bola sepak khusus untuk remaja berusia 11 hingga 17 tahun di Epsom College, Malaysia, Bandar Instech. Klinik bola sepak dikendalikan jurulatih profesional dari Yayasan Kelab Gergasi Bola Sepak Sepanyol ini terbuka kepada lelaki dan perempuan. Pengarah projek Yayasan Real Madrid Malaysia, Andrews Montana, menjelaskan kanak-kanak bertuah ini akan dilatih oleh jurulatih yang sama melatih pemain bintang Real Madrid termasuk Cristiano Ronaldo dan ramai lagi. Sesi pertama akan bermula pada 23 Julai selama seminggu, manakala sesi kedua pada 5 Ogos bagi tempoh sama. Pada majlis pelancaran hari ini, ia turut diserikan dengan kehadiran legenda bola sepak Brazil yang juga bekas pemain Real Madrid, Roberto Carlos.
Menjelang tamasya Sukan C ke-29 Ogos ini di Kuala Lumpur, Jawatankuasa Penganjur Sukan C 2017 yakin mampu mencapai sasaran penajaan RM80 juta sebelum tamasya itu bermula. Ini kerana sehingga kini 77% penajaan berjaya diperoleh. Menteri Belia Sukan Kari Jamaluddin Abu Bakar yang tergembira dengan perkembangan penajaan Sukan C Kuala Lumpur walaupun negara berhadapan dengan ekonomi tidak menentu. Katanya setakat ini 18.05 juta bagi penajaan tunai berjaya dikumpul dari sasaran 30 juta, manakala bagi produk dan perkhidmatan sebanyak 43.9 juta ringgit dari sasaran 50 juta ringgit berjaya diperoleh. These are very, very challenging economic times, not just in Malaysia but everywhere. So for us to get quality sponsorships, not just any sponsorship, but quality names like Ajinomoto, is a real success for MASOC. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani perjanjian penajaan antara syarikat Ajinomoto dan MASOC di kementeriannya di Putrajaya tanpa mendedahkan jumlah penajaan syarikat berasaskan makanan dunia itu. Kari berkata ia adalah penajaan terbesar tunai untuk MASOC iaitu dalam kategori penajaan platinum. Dalam perkembangan berkaitan, Kari berkata persiapan penganjuran Sukan C 2017 kini berjalan dengan lancar dan tersusun. Katanya di stadium utama di Bukit Jalil, proses pengubahsuaian kini telah melepasi 65% dan akan siap mengikut jadual yang ditetapkan, manakala venue lain hanya melalui penambahbaikan kecil. Yang lain semua tidak ada pembinaan besar, cuma penambahbaikan kepada fasiliti yang sedia ada. Saya rasa hampir semua fasiliti yang kita buat renovation telah pun dijalankan telah pun bermula dengan kerja-kerja penambahbaikan seperti stadium Maba, lapang sasar di Subang, pusat equestrian, kriket dan sebagainya, semua sedang berjalan. So saya rasa tidak ada masalah dari segi dari segi kemudahan kita. Seterusnya kita lihat pusingan kedua bola sepak Piala FA 2017. Dua perlawanan langsung di sebelah petang menyaksikan Perlis ke pusingan ketiga menewaskan PDRM 1-0 dan PJ Rangers FC kempunan untuk mara apabila tewas 1-2 kepada skuad UiTM The Lions Troops. Beraksi di Stadium MBPJ, PJ Rangers FC melayan kunjungan UiTM FC. Perlawanan berlangsung seimbang di babak pertama menyaksikan tiada jaringan dihasilkan untuk kedudukan tanpa jaringan kekal hingga tamat separuh masa pertama. Kembali beraksi di separuh masa kedua, UiTM terlebih dahulu mengejutkan PJ Rangers FC dengan jaringan pertama melalui ketua pasukan Muhammad Afif Ashraf Zabawi pada minit ke-48. Tersentak dengan jaringan itu, skuad kendalian Mat Zan Mat Aris mempertingkatkan gerakan dan hasilnya Muhammad Faizwan Abdullah menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-71. Namun keadaan ini nyata tidak melemahkan percaturan The Lions Troop yang tetap fokus untuk mencari gol kemenangan. Usaha mereka berhasil apabila berbaki 2 minit sebelum tamat perlawanan. Pemain import Korea Selatan Do Dong Yun menjaringkan gol menewaskan Muhammad Fazli Abdul Rahim pada minit ke-88. Tamat perlawanan, UiTM FC mara ke pusingan ketiga menewaskan PJ Rangers FC 2-1.
Enggan orang ramai terus ditipu laman web palsu yang meniru laman asli. UNME Communications yang berhad Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu tampil membuat aduan kepada Lembaga Pelindungan dan Kebajikan Pengguna Malaysia LPKPM. Ini kerana laman web palsu yang turut menggunakan logo milik UNME didapati beroperasi berkonsepkan penipuan wang sedangkan syarikat asal berkonsepkan teknologi. Aduan dibuat Ketua Pegawai Eksekutif UNME Communications Srinivas Odati kepada Presiden LPKPM Datuk Seri Dr. Saharudin Awang Yahya. Dalam sidang media selepas pertemuan itu, Datuk Seri Dr. Saharudin berkata pihaknya telah menerima aduan daripada syarikat terbabit berkenaan pemalsuan laman sesawang syarikatnya. Hasil siasatan, pihak mendapati aduan itu ada asasnya. Menjalankan perniagaan money game, money game. Tetapi mereka tidak menjalankan perniagaan seperti itu. Jadi pihak kami di lembaga pun telah meneliti sedikit sebanyak tentang perjalanan syarikat ini dan saya dapati ianya tidak mengikut apa yang diorang cakap tu kan. Beliau juga telah meminta syarikat berkenaan membuat laporan polis mengenai pemalsuan laman sesawang terbabit untuk mengelak sebarang penipuan dalam kalangan orang ramai. LetChat is a product of UNME Communication, like other products. But 3 weeks back, when I came from overseas, one of my staff told me that there is some proxy sites are going on, and which the information not validated from any of our representatives. Bagi peminat spesies hidupan laut kini boleh meneroka sendiri spesies berkenaan di Pusat Penerangan Kehidupan Marin yang terletak di Sematan, Sarawak. Wartawan Monica Jerry ada butirannya. Terletak 110 km dari Bandaraya Kuching, pusat berhampiran kawasan laut itu ditubuhkan pada tahun 2008 di bawah Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Pusat yang ditubuhkan bagi memberi informasi terkini mengenai hidupan laut itu bukan sahaja untuk pelajar sekolah tetapi juga mereka yang berminat dengan hidupan marin. Kita nak memperkenalkan pusat ini sebagai satu pengajaran, penyelidikan lah. Mengetengahkan 4 konsep ekosistem marin, pusat itu akan membawa pengunjung menerokai hutan paya bakau dan kemudiannya ke pesisir pantai yang menempatkan habitat penyu. Bagi ekosistem terumbu karang, pengunjung dapat melihat sendiri melalui akuarium yang memaparkan pelbagai spesies ikan dan jenis karang sebagai makanan ikan. Selain pemandangan laut yang digambarkan melalui akuarium, pemandangan dasar laut dalam juga dapat dilihat melalui poster yang disediakan. Galeri ini juga dilengkapi dengan beberapa buah akuarium marin yang memuatkan pelbagai spesies ikan dan karang lembut. Lazimnya pengunjung dan kanak-kanak yang datang ke galeri ini lebih tertarik kepada anak-anak ikan kecil yang berwarna-warni selain spesies ikan buntal. Penerangan mengenai kemusnahan hidupan marin akibat aktiviti yang boleh mengancam spesies hidupan laut juga turut ditayangkan menerusi video kepada pengunjung. Macam di laut lah, macam ikan, macam koral, alam marin, hidupan alam marin. Selain itu, galeri marin ini juga mempunyai taman mini di luar bangunan tersebut yang mempamerkan replika hidupan hutan bakau sebagai tempat permainan kanak-kanak. Bagi mereka yang ingin mengenali lebih dekat jenis batu karang dasar laut, galeri ini mampu memberi kepuasan kepada pengunjung dengan pameran pelbagai jenis karang iaitu karang lembut dan karang kering. Malah galeri marin ini juga dalam usaha menambah peranannya menerusi pembiakan karang bagi menambah pameran karang yang sedia ada. Kita akan bekerjasama dengan rakan kita pegawai penyelidik di Bentawak untuk menjalankan propagasi coral di kawasan situ lah.
Langkah memelihara khazanah alam terutama bagi kehidupan marin ini merupakan satu tanggungjawab yang penting agar tidak musnah disebabkan kerakusan aktiviti pembangunan. Justru masyarakat setempat sangat dialu-alukan mengunjungi galeri marin ini yang pastinya menjanjikan keseronokan kepada para pengunjung untuk lebih mengenali dan mempelajari keunikan alam marin yang perlu dipelihara. Monica Gary bersama juru kamera Vincent Wong melaporkan untuk Berita RTM.